Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah Syafiqah dan rakan saya Farisha Balkis akan membentangkan tentang proses hakisan di lembangan saliran sungai. Konsep lembangan saliran merujuk kepada kawasan yang menjadi kawasan tadahan air sesuatu sungai. Ianya disaliri oleh sungai utama serta cawangannya yang disempadanai oleh legeh atau garis pemisah air yang meliputi kawasan hulu, tengah dan hilir sungai. Maksud hakisan. Maksud hakisan merupakan proses penghausan atau pengukiran permukaan bumi dan pemindahan bahan oleh ejen yang bergerak seperti air yang mengalir, titisan hujan, angin, glasier dan ombak. Proses hakisan permukaan terbahagi kepada dua, iaitu hakisan tidak beralur dan hakisan beralur. Hakisan tidak beralur mempunyai hakisan percikan dan hakisan kepingan, manakala hakisan beralur mempunyai hakisan galir iaitu ril dan hakisan galur iaitu giuli. Hakisan tidak beralur. Hakisan percikan iaitu titisan hujan mencungkil butiran tanah lalu membentuk lekukan di permukaan bumi. Hakisan kepingan atau larian air permukaan. Butir tanah yang terlerai akan dihakis oleh larian air lalu membentuk hakisan kepingan. Hakisan tidak beralur. Hakisan galir merujuk kepada bahan tanah yang dihakis dan diangkut bersama air yang mengalir dari atas ke bawah cara menerusi alur-alur kecil. Hakisan galur merujuk kepada bahan tanah yang dihakis dan diangkut bersama air yang mengalir dari atas ke bawah cerun menerusi alur-alur yang lebih kuasa. Profil panjang sungai. Profil panjang sungai merujuk kepada garisan yang menyambungkan titik-titik ketinggian alur sungai atau bentuk alur dari peringkat hulu hingga ke hilir sungai. Proses yang dominan berlaku di setiap kawasan iaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Hulu sungai. Proses hakisan iaitu hakisan mendalam alur. Tengah sungai, proses pengangkutan iaitu pemindahan bahan yang terhakis. Hilir sungai, proses pemendapan iaitu pemendapan bahan di dasar dan tebing sungai. Jenis hakisan sungai. Yang pertama, hakisan pendalaman alur. Yang kedua, hakisan pelebaran alur. Yang ketiga, hakisan pengunduran alur. Hakisan pendalaman alur. Setiap pusaran mempunyai tenaga untuk mengorek dasar alur-alur sungai tersebut. Halangan-halangan batuan di dasar sungai menyebabkan air sungai bertukar daripada laminar kepada pusaran. Berlaku di bahagian hulu sungai. Air sungai adalah deras. Alur sungai berbentuk V. Air sungai yang bergerak secara pusaran bekerja untuk mengorek dasar sungai. Hakisan pelebaran alur. Berlaku di kawasan tengah dan hilir sungai. Aliran air sungai adalah perlahan. Alur sungai berbentuk U. Kerja-kerja penghakisan dan penghapusan berlaku pada tebing alur sungai. Berkesan semasa banjir kerana air sungai mempunyai tenaga kinetik dan tenaga potensi yang kuat untuk mengakis dan meruntuhkan tebing sungai akibat pertambahan isi padu air. Hakisan pengunduran alur. Proses berlakunya tawanan sungai melibatkan proses pemotongan pangkal alur ke arah hulu kerana adanya takat air terjun. Apabila air terjun jatuh ke pangkal dasar alur, ia berupaya untuk mengakis dan mengorek pangkal dasar alur berkenaan, mewujudkan satu bahagian tebing atas alur yang tidak mempunyai daya ampungan. Apabila proses gerakan jisim berlaku, bahagian yang tidak mempunyai daya tampung tadi akan jatuh ke dalam alur sungai. Kesannya, pangkal alur sungai akan menjadi mengundur dan memanjang ke belakang. Cara hakisan sungai. Yang pertama, hakisan hidarul. Yang kedua, hakisan geselan atau lelasan. Yang ketiga, hakisan lagaan. Yang keempat, hakisan larutan. Hakisan hidarul merupakan tindakan hakisan yang dilakukan oleh kuasa air di dalam alur sungai itu sendiri. Air sungai mempunyai tenaga potensi yang mampu memanfaatkan udara yang ada dalam rekahan batuan, lalu menekan dinding batuan mengalami tegangan. Apabila air keluar daripada kerahan, udara yang mampat akan dilepaskan dan dinding kerahan mengalami kenduran. Proses yang berulang menyebabkan rekahan menjadi lebih luas dan dalam. Kekuatan hakisan hidarul bergantung kepada isi padu air sungai dan laju air sungai. Hakisan geselan atau lelasan.
proses penghausan yang berlaku ke atas tebing dan dasar alur sungai. Apabila bahan-bahan yang dibawa oleh air sungai seperti pasir, kerikil, batu tongkol bergesel dengan tebing dan dasar alur sungai. Daya geselan yang wujud akibat aliran air sungai ini menyebabkan proses penghausan dialami oleh tebing sungai dan dasar alur sungai oleh bahan-bahan yang dibawa oleh aliran sungai berkenaan. Hakisan lagaan merupakan pelanggaran antara bahan-bahan yang dibawa oleh air sungai dengan tebing dan dasar alur sungai atau pelanggaran sesama bahan itu sendiri. Pelanggaran ini mewujudkan momentum lalu melanggar alur sungai dan akhirnya bahan-bahan yang dibawa oleh sungai menjadi semakin kecil. Hakisan alur yang bergantung kepada kekerasan bahan yang dibawa. Kekuatan proses ini amat bergantung kepada laju arus sungai yang mampu menyeret dan melantun situasi bahan-bahan yang dibawa sehingga berlakunya lagaan. Hakisan larutan merujuk kepada tindak balas sevara kimia antara air sungai dengan mineral batuan yang berbentuk tebing dan dasar sungai. Jika batuan tebing dan dasar alur sungai terdiri daripada batuan yang lembut seperti batu kapur, gypsum dan dolomit, maka ia mudah mengalami larutan. Air sungai bertindak balas sebagai pelarut yang akan melarutkan mineral batuan dan dialirkan bersama-sama dengan aliran sungai. Proses ini menyebabkan struktur dan tekstur batuan tebing dan dasar alur sungai menjadi longgar, tidak stabil, lalu menjadikan tebing sungai mudah runtuh. Faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. Yang pertama, kecerunan. Yang kedua, bentuk alur. Yang ketiga, isi padu air. Yang keempat, jenis batuan. Yang kelima, bahan muatan. Dan yang keenam, tiada halangan. Yang pertama, kecerunan. Di kawasan cerun atau curam halaju air, sungai akan bertambah. Tenaga kinetik dan keupayaan akan bertambah dan akhirnya hakisan sungai menjadi giat. Hakisan lelasan dan lagaan akan berlaku dengan pesat jika halaju arus sungai adalah tinggi. Bahagian hulu sungai, kadar hakisannya adalah lebih tinggi berbanding bahagian tengah dan hilir sungai. Bentuk alur. Bentuk alur sungai yang lurus menjadikan hakisan menegak atau mendalam lebih giat. Tebing alur sama ada di kiri dan di kanan akan mengalami hakisan pada kadar yang sama. Sementara alur yang berliku menyebabkan hakisan tebing atau melebar lebih giat terutama di tebing cekung alur sungai. Isi padu air. Apabila isi padu air bertambah, maka tenaga keupayaan akan bertambah dan akan meluaskan lagi kawasan hakisan. Hujan yang lebat akan menambahkan isi padu air sungai dan seterusnya menambah lagi kekuatan hakisan sungai melalui proses hakisan larutan dan hakisan hydraul. Jenis batuan. Batuan yang lembut lebih mudah dihakis seperti batu kapur dan dolomit di mana hakisan larutan lebih giat. Batuan yang keras seperti batu guanit dan gabbro amat tahan untuk diuraikan. Oleh itu, kadar hakisan air sungai ke atas batuan ini amat lambat sekali. Bahan muatan. Bahan muatan yang banyak dibawa oleh air sungai akan menggalakkan lagi proses geselan tebing sungai kerana ia amat mempengaruhi keberkesanan proses pelanggaran sesama bahan muatan sungai. Bentuk dan saiz bahan juga akan mempengaruhi jenis hakisan sungai sama ada secara seretan atau larutan. Akhir sekali, tiada halangan. Tiada halangan di tengah atau di tebing sungai akan memudahkan hakisan sungai. Begitu juga sekiranya tiada tumbuhan di tebing, maka tiadalah cengkaman akar dan ini memudahkan hakisan sungai berlaku. Bentuk buka bumi yang dihasilkan oleh hakisan sungai. Yang pertama, air terjun. Yang kedua, jeram. Yang ketiga, lubuk. Yang keempat, lurah. Yang kelima, gaung. Air terjun terbentuk di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun secara mendatar antara batuan keras di atas dan batuan lembut di bawah. Batuan lembut lebih mudah terhakis, lalu membina dasar sungai yang tegak atau cekung ke dalam. Jeram berlaku di kawasan batuan yang tersusun secara menegak atau hampir menegak, berselang-seli antara batuan keras dengan batuan lembut. Hakisan sungai aktif di kawasan batuan lembut. Batuan keras yang tahan hakisan akan tertonjol ke atas menyebabkan aliran air sungai tersekat lalu mengalir secara lompatan.
Lubuk terbentuk di kawasan tebing sungai yang berliku iaitu di tebing cekung. Di kawasan ini, hakisan tebing alur sungai sangat giat berlaku. Aliran sungai akan membentuk pusaran. Hakisan tebing sungai akan menjadi semakin giat. Lurah. Gaung atau jurang merupakan lurah yang dalam, sempit dan bertebing curam. Terbentuk akibat hakisan mendalam sungai. Terbentuk di bahagian hulu sungai. Aliran air yang deras menyebabkan hakisan menegak amat berkesan di alur dan mendalamkan dasar sungai. Apabila lurah semakin dalam, ia akan membentuk gaung. Gaung terbentuk di kawasan hulu sungai hasil hakisan menegak dasar alur sungai oleh arus sungai yang deras. Terbentuklah lurah bentuk yang bertebing. Maksud pengangkutan beban sungai. Satu proses pemindahan beban iaitu kelodak, pasir, kelikir dan batuan sungai dengan pelbagai cara seperti apungan, hampaian, kolekan, larutan dan loncatan sepanjang alur sungai iaitu dari hulur ke hilir sungai. Cara pengangkutan beban sungai. Yang pertama, secara golekan atau seretan. Yang kedua, secara loncatan saltasi. Yang ketiga, secara ampaian. Yang keempat, secara apungan. Yang kelima, secara larutan. Secara golekan atau seretan, berlaku terhadap beban yang besar dan berat, seperti batu tongkol yang akan diseret atau digolekkan di sepanjang dasar sungai. Secara loncatan, berlaku terhadap beban yang sederhana besar, contoh batu kelikir, batu lada dan batu pasir dalam satu siri lompatan mengikut saiz beban tersebut. Secara ampaian, berlaku terhadap beban yang sederhana ringan yang terampai-rampai di dalam aliran sungai, contoh kelodak dan tanah liat. Secara apungan, berlaku terhadap bahan-bahan yang berketupatan rendah berbanding air sungai yang terapung di atas permukaan air sungai, contoh sampah, daun-daun, kayu dan sebagainya. Secara larutan, berlaku terhadap beban yang mudah larut, contohnya mineral, bahan kimia iaitu sisa toksik, selut dan lumpur yang larut bersama-sama dengan air sungai. Faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai. Yang pertama, tenaga halaju arus. Yang kedua, kecerunan. Yang ketiga, kekerasan alur. Yang keempat, halangan. Yang kelima, bentuk alur. Yang keenam, saiz bahan. Tenaga atau halaju arus yang mempengaruhi kadar pengangkutan. Pengangkutan banyak berlaku pada musim banjir kerana isi padu air sungai adalah banyak dan halaju sungai adalah tinggi. Kecerunan. Cerun yang curam menghasilkan arus sungai yang deras. Semakin landai sesuatu cerun, semakin berkurangan daya pengangkutannya. Kekerasan alur. Kawasan alur sungai yang terdiri daripada batuan keras dan kasar akan menghasilkan beban sedimen yang sedikit berbanding alur sungai yang terdiri daripada batuan lembut. Contohnya, batu kapur yang dapat menghasilkan beban sungai yang banyak. Halangan. Halangan di sepanjang alur sungai akan memperlahankan arus sungai dan ini mengurangkan daya pengangkutan sungai. Contoh halangan, batuan keras, akar, tumbuh-tumbuhan dan runtuhan tanah. Bentuk alur. Alur sungai yang lebar dan lurus lebih banyak melakukan pengangkutan. Alur sungai berliku-liku lebih banyak menjalankan proses pemendapan bahan. Saiz bahan. Barangan yang ringan lebih mudah dibawa oleh aliran sungai berbanding bahan yang besar dan berat.